Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Maknanya taubat ni membawa kejayaan, bukan taubat membawa ketidakberjayaan. Kadang-kadang kita tengok orang itu berada di persada kemasyhuran, tapi caranya tak betul. Kemudian dia bertaubat, dia tukar gaya hidupnya. Akhirnya jauh dia menjadi orang yang berkemenangan, bahkan hatinya cukup tenang. Dan dia sendiri akan bagi tahu selepas itu, alhamdulillah, walaupun dalam kemuliaan, keagungan, tapi rasa sentiasa tidak tenang. Tapi sekarang alhamdulillah, dan dia telah mengubah nasibnya ke arah kebaikan. Itu besarnya erti taubat. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minaz zambi kamal la zambalah." Orang yang benar-benar bertaubat daripada dosa adalah seperti mereka yang tidak ada dosa. Maknanya dalam Islam, seorang yang bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah berlaku kepenhapusan dosa. Artinya dia macam tak ada dosa. Itu besarnya dan rahmatnya Allah kepada kita. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Maknanya selama mana kita suka bertaubat, itu tanda Allah kasih kat kita. Selama mana kita suka dalam keadaan membersih, mensucikan diri. Mensucikan diri ini terbahagi pada dua. Mensucikan diri dalam arti kata suka mandi, suka bersih, ini juga mensucikan diri, Allah suka. Atau mensucikan diri juga dengan makna sentiasa melaksanakan perintah Allah. Dalam erti kata lain, sentiasa berwuduk dan dia tidak berada dalam hadas. Dan dia yang ketiga, seterusnya mensucikan diri daripada sebarang unsur-unsur yang membawa ketidakbaikan. Dia buang daripada riak, ujub, takabur, sum'ah dan segala sifat. Itu juga maksud mensucikan diri. Arbab al-usul dari ahli sunnah berkata, mana orang yang hebat di kalangan ulama ahli sunnah berkata, supaya taubat itu diterima, maka tidak mesti memenuhi 3 syarat. Nak tahu taubat kita ni terima atau tidak, nak dapat sebenarnya taubat ni mesti ada 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali atas kesalahan yang telah dilakukan. Bahkan kalau kita tengok dalam perundangan barat sekalipun, hakim salah satu daripada cara juga dia perhati kepada orang yang dituduh itu. Kadang-kadang kita tengok dalam CI ataupun apa, crime investigation, kita akan tengok hakim mengambil kira juga. Dia kata orang ni tak ada insaf, orang buat ni dia masih ketawa, dia tunjuk-tunjuk, dia gelak, sedangkan dia bunuh 10 orang. Jadi orang kata macam tak ada insaf. Tak ambil kira. Jadi sebenarnya dalam Islam, kerana bila dia menyesali itu, bahkan kata ulama, an-nadamu taubah, sesat tu pun taubat dah. Sesat tu, bayangkan kalau tak ada sesat, artinya dia masih lagi merasakan dia ni tak salah, seolah-olah tak apa. Dan banyak justifikasi yang dia cuba iakan, tapi sebenarnya tak betul. Meninggalkan sebarang kegelinciran dalam apa jua keadaan pun, maknanya dia tidak buat lagi apa yang telah dia buat. Dia tinggal segala-galanya. Kalau dia selalu menipu, dia tinggal menipu. Kalau dia selalu buat perkara yang tak baik, dia tinggal semua sekali itu.
Dia tak akan buat dah walau macam mana. Itulah kali terakhir yang dia buat, dan dia tak akan buat lagi. Ada orang tu kadang-kadang kita tengok bila dia bertaubat nampak, walaupun dia puncak kemasyhuran. Ada orang yang terkenal, sebagai contoh Cat Steven, sedap menyanyi, puncak kemasyhuran. Dia masuk Islam, dia tukar namanya Yusuf Islam, dia tinggal semua sekali, dan dia menjadi orang yang benar-benar saleh. Walaupun dia buat perkara yang kemudian dalam 20 tahun kemudian ataupun 30 tahun kemudian, dia buat dalam versi yang lain terus, yang menggambarkan kecintaan kepada Allah. Ada seorang perempuan tersorok di Mesir, nyanyi sedap, tahun 70-an, nyanyi sedap, sorok sangat, hebat. Bahkan digalakkan oleh orang-orang besar Mesir, diberi tempat. Orang tu siapa tuan-tuan? Orang itu ialah anak kepada seorang qari yang paling hebat di Mesir, ngaji paling sedap di Mesir, iaitu Khalil Al-Husari. Khalil Al-Husari ni, kalau dia ngaji, dia bukan berlagu macam Syekh Abdul Basit sangat, ataupun Syekh Nu'aina, ataupun Syekh Mustafa Ismail, ataupun Syekh besar. Tak, dia ngaji ni kata orang masuk dalam jiwa. Dengar cara murattal, cara laju, cara ni, tak, memang sedap suara dia. Dan dia antara suara yang nadir di atas muka bumi. Pelik, tapi sedap sangat suara dia. Siapa suhu sangat tahun 60-an, 50-an, siapa dia pergi Mekah, siapa di Arafah suruh dia ngaji. Dia Arafah depan orang ramai tu, boleh tengok dalam YouTube tahun 1958 kata silap. Ngaji dah, sedap sungguh suara dia, ya Allah. Akhirnya anak perempuan ni jadi penyanyi terkenal. Tuan-tuan bayangkanlah seorang tuan guru. Itu cerita bukan tahun 2022. Ini masa ni orang longgar dah Islamnya, imannya. Zaman tu jangan harap lah kalau baca. Memang tak. Dan diberi tempat yang sungguh-sungguh. Tapi entah macam mana, oleh kerana tok guru ni mungkin barakah doa dia, capur pula kawan-kawan dia, tuan-tuan guru, orang-orang yang hebat. Akhirnya orang-orang ni semua ni, apa yang dibuat orang-orang ni dia baik dengan Syekh Khalil Husari dan bercakap baik. Antaranya almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi, baik. Tu orang suhu. Syekh Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar. Akhirnya dia bertaubat, tuan-tuan. Kemudian dia nasyid madaih puji Rasulullah, sedap juga nasyid. Nama beliau ialah Yasmin. Sebelum pada itu digelar sebagai Yasmin Khayyam, tapi akhirnya dipanggil Yasmin Al-Husari, Khalil Al-Husari. Dan orang nampak salihah sungguh. Masih ada lagi kata silap, tua dah, mungkin sekitar 70 lebih dah umur sekarang. Nak ceritanya tuan-tuan, boleh berlaku berubah macam tu. Ada orang seperti itu, dan sifatnya adalah luar biasa. Sahabat kami Bok Luqman yang baru meninggal, kita Fatihah lah kat dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama juga orang daripada baka ulama besar, suhu sangat tok kenali rahimahullah. Walaupun dia mungkin 4 lapis dah. Tapi punya semangat Allah Subhanahu Wa Taala bagi, akhirnya di kemuncak tahun 2022, tahun 2002 dia akhirnya isytihar dia berhenti, dan dia beri sihing dah. Kemudian akhirnya dia bertaubat, dan dia jadi penceramah, kuat ceramah.
Saya pernah samalah tengok cara dia bercakap. Memang memukau, seronok cara bercakap dia. Ada daya tarikan. Boleh tengoklah dalam YouTube sekarang. 2 hari lepas meninggal dunia. Tapi ada orang macam tu, dia boleh bertaubat pada Allah. Kemudian Imam Al-Qushairi berkata, taubat itu sifat bagi orang. Yang ketiga, sentiasa berazam teguh untuk tidak kembali melakukan maksiat. Jangan kita ada, aku ni bertaubat masa ni, lepas tu aku buat lagi akan datang. Jangan. Imam Al-Qushairi berkata, taubat itu sifat bagi orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Macam ayat kita baca daripada hak mula-mula tadi. Inabah pula ialah bagi golongan awliya dan muqarrabin, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kat mana inabah tu? Kalimah munib. Munib ni asalnya anaba anaba yanabu inabah. Kalau isim fa'il dipanggil munibun. Baik. Iaitu orang yang takut melanggar perintah Allah yang Maha Pemurah, semasa tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Allah, serta ia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk taat. Aubah itu sifat bagi para anbiya dan rasul. Firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Ia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia sentiasa rojok kembali kepada Allah dengan ibadatnya. Dalam bahasa mudah apa benda tuan-tuan? Bahasa mudah, ulama tasawuf dia bahagikan maksud seorang itu kembali kepada Allah dan taubat kepada Allah dalam 3. Ada jenis namanya taubat. Taubat ni kita lah, aku bertaubat dah kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu makna taubat kita. Aku kembali kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Itu namanya taubat. Yang kedua, inabah. Inabah ni dia taubat kepada Allah sebab dia takut kepada Allah. Inabah maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat man khasyiyar rahman, dia datang dalam bentuk takut dah kepada Tuhan. Dan dia pula sifat wajaa biqalbin munib, dia datang dengan hati yang benar-benar kembali kepada Allah. Ini aulia Allah. Kadang-kadang orang-orang macam ni, sebagaimana yang disebut hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang biasa itu baik sangat, bagi dia tak baik lagi. Mungkin dia silap lagi sebab dia dekat dengan Allah. Yang ketiga, aubah. Apa makna aubah? Aubah ni maknanya seorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bentuk awab. Awab ni bukan sekadar tempohan yang tertentu, tapi selalu kembali dan melazimi. Maknanya kekerapannya itu luar biasa. Macam Nabi sallam sabda, innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Aku kadang-kadang terasa hatiku ni macam tak stabil, tak tenang, gitu je. Aku bertaubat kepada Allah, istighfar tak kurang 70 kali, tak kurang 100 kali setiap hari. Inilah yang disebut awab. Sahal bin Abdullah ditanya tentang taubat. Maka dia berkata, iaitu kamu tidak melupakan dosamu. Taubat ni orang sentiasa ingat dosa dia. Ingat untuk supaya menjadi sempadan, supaya sentiasa membara rasaan untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah. Manakala Junaid pula bila ditanya tentang taubat, maka dia berkata, iaitu kamu lupakan dosa kamu. Jadi hak mana betul? Hak ni kata ingat dosa, hak ni kata lupa dosa. Jangan ingat langsung dosa, disebut tak? Macam mana? Abu Nasr As-Sarraj berkata, Sahal yakni kata jangan kamu lupa dosa, mengisyaratkan kepada ahwal muridi yang berdepan dengan ujian. Ini golongan orang-orang yang mula nak kembali kepada Allah yang berdepan dengan ujian. Macam contohnya, kita kata orang tu jenis ngisak dan ngedor-ador. Jadi dia kena takak. Bila kena takak tu kena rotang, kena sebab.
Sampai 8 kali kena sebab. Kemudian boleh keluar. Bila boleh keluar, dia kena jadikan dia punya kehendak nak taubat tu, dia ingat ke dosa dia ingat ke perbuatan dia ingat kepada hukuman yang dia kena. Dia kata aku serik dah, aku tak mahu dah, aku ni. Iaitu orang-orang macam ni, macam tu. Ada pun Al-Junid, beliau mengisyaratkan kepada taubat muhaqqiqin, ahli tahqiq sebenar, orang yang kembali sebenar. Dia lupa sungguh tu, dia tak kira dah. Masa tu dia lupa dah. Dia tengok Fudail bin Iyad, mana sebut sangat bab dosa-dosanya. Dia hanya tumpuk ibadat kepada Allah. Dia sungguh-sungguh abdi pada Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengingati dosa mereka, kerana mereka sentiasa mengingati keagungan Allah dan sentiasa zikir kepadanya. Orang macam ni, dia tak ingat ada dosa, tapi dia ingat Allah. Jadi Allah yang sifat innahu kana tawwaba, Allah yang maha agung, maha besar, maka dia tak buat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tutup macam mana hebatnya orang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu ni kadang-kadang kalau dia bertaubat ni, taubat luar biasa. Dan ini kita tak mampu nak buat lah. Hebat mereka. Dan jangan buat lah, tak payah buat, dengar saja ceritanya. Dalam kitab At-Tawabi ada satu kisah yang pelik berlaku. Kisahnya berkenaan dengan zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam ni ada satu masa berlaku kemarau yang amat panjang. Jadi orang pun rasa susah hati ni, pergi temu dengan Nabi Musa supaya munajat doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah turun hujan. Mereka datang mengadu dan mohon kepada Nabi Musa. Bila dah macam ini, Nabi Musa alaihi salam pun tak apalah. Dia kerah semua Bani Israel. Bani Israel ni Yahudi lah. Yahudi yang ikut Nabi Musa. Baik masa tu, kalau ikut Nabi Musa, beriman. Jadi Yahudi ni, orang Bani Israel ni pun pergi dekat dengan Nabi Musa, ikut. Nak pergi munajat ni di satu tempat dekat Bukit Tur ataupun satu tempat jauh. Mereka pun berjalan. Sudah berjalan lebih kurang dalam beberapa ketika, Nabi Musa berpaling pada mereka dan berkata, siapa ada dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan, balik. Maka balik separuh lebih. Banyak orang dosa ni, bukan tak ada orang, kita kesilapan masing-masing ada. Baliklah, berjalan pula. Tinggal sebahagian baki. Berjalan sampai satu tempat. Nabi Musa berpaling lagi. Nabi Musa kata, siapa yang ada dosa-dosa, baliklah, senang. Akhirnya semua balik. Bila semua balik, cuma yang tinggalnya seorang lelaki saja tak balik. Orang lelaki ni mata buta sebelah. Orang lelaki ni mata buta sebelah. Nabi Musa tengok semua pakat balik ni, Nabi Musa pergi kat dia. Kau nama apa? Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan namanya Barhun, Beraha, ha pedah. Ada satu riwayat menyatakan namanya Barhun dengan kha. Ini mungkinlah titik masalah apa. Jadi ada dua riwayat, Barhun atau Barhun kha. Nabi Musa berkata, ya Barhun, hebat benar siapa tak ada dosa. Dia kata, tak ada ya Amirul Mukminin, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, tak ada. Kenapa kau kata kau boleh ijtihad tak ada dosa? Dia kata, satu hari aku berjalan, tengah berjalan tu aku tengok seorang perempuan. Betulan rumah dia terbuka. Bila rumah dia terbuka, bilik air tu, zaman dulu ni, zaman beribu tahun dululah,
Zaman dulu tu bilik air tu hanya kain je. Jadi nampaklah perempuan tu duduk belakang kain tu, apa benda mandi ke apa ke, nampak bayang, bukan nampak orang, nampak bayang. Dia rasa itu satu kesalahan yang besar. Ternampak. Apa dia buat? Dia ambil satu objek yang tajam, dia buta mata dia sebelah. Jangan ikut tuan-tuan, dengar je. Tuan-tuan buat macam ni payah pula hamba ni. Buta mata sebelah, tinggal je buat. Nabi Musa kata, kalau macam itulah tahapmu, mari kita doa. Angkat tangan doa, makbul doa. Hebat. Itulah orang zaman dulu, betapa hebatnya dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita orang yang bertaubat ni banyak, tapi insya-Allah lah lain kali kita boleh kisah-kisah yang lain. Seterusnya pada hari ini kita bincang kaedah yang ketiga, kita bincang berkenaan dengan fiqhul hayah. Yang keenam, berkahwin dengan orang kaya. Bagus tak kahwin dengan orang kaya ni? Imam Abu Hanifah berkata, jangan berkahwin dengan perempuan kaya raya, melainkan dengan syarat mereka tidak tinggal bersama keluarganya, kerana bapanya akan mendakwa kesemua harta benda adalah hak miliknya. Abu Hanifah dia punya pengalaman. Abu Hanifah ni kaya orang, tapi kaya dia nega mengikut setengah riwayat. Dia macam kalau zaman sekarang main saham lah. Main saham macam mana? Dia punya syarikat, dia ada duit, dia tengok pekerja peniaga yang berjaya labur, share tu bagi ke aku separuh ataupun berapa sepakat. Sebab dia kerja dia mengajar banyak, dia tak ada masa nak main-main nega tepi pasar banyak. Tak, dia berjaya lah hidup. Sebab itu dia boleh tanggung murid-muridnya, antaranya Abu Yusuf yang akhirnya menjadi Qadil Qudah, dalam bahasa kita ketua hakim negara. Hebat. Jadi Abu Hanifah berkata, jangan berkahwin dengan perempuan kaya raya, melainkan dengan syarat. Ada syarat. Mereka tidak tinggal bersama keluarganya, kerana bapanya akan mendakwa kesemua harta benda adalah hak miliknya. Sebab dia kaya. Tengok tuan-tuan. Orang tanya pula, Nabi kahwin dengan Khadijah tu? Ya. Tapi Nabi Khadijah tak tinggal dengan bapa saudara dia, bapak dia dah. Dan Khadijah ni pilihan Allah. Untuk Nabinya sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Dan tuan-tuan tahulah, kalau orang kaya ni dia lain. Standard dia lain. Orang miskin ni roti canai, orang kaya ni pizza hut. Roti canai RM1.5, pizza hut RM15, tambah kosong suti je lah. Lain tu, beza tu. Dia lain kehidupan dia, sebab dia telah ditrain, dilatih macam tu. Lain. Orang kaya ni lain. Cuma paling kesian kalau orang kaya jatuh miskin. Tuan-tuan baca satu kisah almarhum Adnan Khashoggi. Tahun 70-an, antara orang yang terkaya. Pernah jadi terkaya di dunia. Kenapa? Dia niaga senjata secara betul dengan kerajaan Iraq, dengan ni. Masa tu negara Iraq kaya-kaya. Cara beli taklah 14 riyal ke 250 riyal ke 4,000 riyal, tak ada. Semua juta-juta. Kaya. Dia antara orang-orang yang awal dapat bilioner dulu, antaranya. Tapi akhirnya jatuh papa miskin, orang lain tanggung. Dan ada interview, kalau tuan-tuan dengar macam mana kesudahan hidup dia, amat sedih kalau kita dengar cerita. Itu nak gambarkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari yang kami putar antara manusia. Sebab itu kita kena beringat, kaya tapi jangan menghina rezeki Allah. Macam kami ceritakan minggu lepas, macam mana negara Somalia dulu terkenal dengan kaya, tapi akhirnya sekarang kesian negara dia. Begitu juga negara di Lebanon, kaya asalnya,
tapi akhirnya macam mana keadaannya. Semua itu menginsafkan kita tengok betul-betul. Cuma kita kata sebaik-baiknya dalam Islam dia tak tentang kaya, tapi dia tentang jika sekiranya tidak bersyukur. Dalam senaraian kahwin untuk wanita dia ada 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Dikahwin perempuan itu kerana 4. Apa dia? Disebut 5 liha. Kerana harta. Harta nombor 1 dia sebut. Senang. Kalau susah, kalau ni payah tuan-tuan. Tak kaya. Sebab tu lelaki ni bukan kadang-kadang kaya semua. Kadang-kadang mula start dengan miskin dulu. Macam-macam perempuan kaya. Kemudian yang kedua, wali hasabiha. Hasab keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Jangan keturunan waliyazubillah daripada yang tak baik. Yang ketiga, wali jamaliha, dan kerana cantik dia. Tu baru nombor 3 letak. Kemudian wali diniha, dan agama dia. Tapi Nabi pertegaskan di sebaliknya dengan menyatakan faz bizati din taribat yadaka. Maka berkemenanganlah bagi kamu kalau kamu kahwin dengan yang mempunyai agama, maka akan tetaplah, akan berseluk bertanahlah kedua tangan kamu. Maknanya puas hati betul. Yang agama akhirnya. Nombor yang ke-7, berkahwin dengan janda mempunyai anak. Macam mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkar fa innahunna a'zamu afwahan wa arhaman wa arda bil yasir. Hendaklah kamu berkahwin dengan anak dara, kerana mereka lebih baik mulutnya dan rahimnya, serta lebih redha sekalipun sedikit. Maknanya suami dia miskin pun dia tak kisah. Tapi kalau janda, dia boleh banding. Teruk aku dulu, sekarang aku senang. Teruk dah. Lain. Baik. Maksud azabu afwaha, baik percakapannya. Maknanya manis mulut dia tu makna baik cakapannya. Sebab dia tak pernah interaksi dengan lelaki. Ni pernah dah dengan tok lelaki dia, sama cacang naik belawang. Hak ni tak. Dan rahim pula bermaksud ramai anak. Ni. Redha dengan sedikit, dapat menerima seadanya. Kemampuan suami dia boleh terima. Banyak kita tengok macam tu. Syekh Abdullah Nasih Ulwan menyebut faedah berkahwin dengan anak dara antaranya memelihara keluarga daripada yang mengeruhkan hidupnya. Ini nombor 1. Menghilangkan mudah berlakunya permusuhan. Menambahkan kasih sayang antara suami isteri. Imam Abu Hanifah berkata, jangan berkahwin dengan janda yang mempunyai anak yang ramai, sama ada lelaki atau perempuan, kerana ia akan menyimpan dan mencuri hartamu untuk dibelanjakan kepada anak-anaknya, kerana anaknya lebih penting daripada kamu. Kalau tak percaya tanya. Saya malah nak cakap banyak. Tapi ini Imam Abu Hanifah cakap betul. Kita tengok kita tahu, kita dengar kita tahu. Dan ini yang kita tahu. Percayalah apa yang Imam Abu Hanifah kata tu betul. Jadi jelas benda ni. Walau macam mana pun bukan tak boleh. Boleh. Seorang sahabat Nabi namanya Jabir. Jabir ni sahabat, ayah dia pun sahabat Abdullah. Abdullah ni sahabat yang Nabi letak jadi ketua dalam pemanah di bukit pemanah dekat Uhud. Seramai 50 orang, jadi apa pun jangan tinggal masa perang Uhud. Dia nampak harta banyak ni, dah orang Quraisy ni tinggal dah, pakat turun, tinggal berapa belah. Akhirnya dikuasakan oleh Khalid yang mari daripada jauh dengan kuda, dapat kalahkan mereka, habis. Jadi Abdullah bin Jabir juga mati syahid. Tinggal Jabir. Jabir ni taklah tua sangat, muda, mungkin awal 20-an ataupun kurang daripada 20-an, 19, 18 ke apa.
Dia menikah. Dia royak kepada Nabi, dia menikah. Ya Rasulullah, hamba menikah. Ni hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi tanya, janda ke anak dara? Jabir jawab, janda ya Rasulullah. Nabi kata, halla bikra tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa tak cari anak dara? Sebab dia boleh bersama dengan kamu, seronok. Dia kata, ya Rasulullah, abah aku tinggal adik-adik perempuan aku ni besar-besar belaka dah. Tapi semuanya di bawah aku. Jadi aku terpaksa tanggung mereka sebagai abang ataupun sebagai anak lelaki. Jadi kalau aku cari bini aku seumur pula dengan dia, bergaduh, berair mata, menangis. Dia tak selesai masalah. Aku cari hak tua tu, kata orang, seolah-olah mereka ni boleh rojoklah kepada perempuan tua macam tu. Nabi kata betul. Tengok dengan jalan kuda dia ni slow. Kuda dia ataupun unta dia lah slow. Ni dia cerita. Nabi kata, Jabir jual lah ke aku kuda. Unta ni. Dia unta tu hak tu je ada. Ya, tengok dulu ya Rasulullah. Rasulullah pun doa kepada kuda unta dia tu. Rasulullah cocok. Mana dia ambil macam kita kayu sugi ke apa ni, kepada perut unta tu ataupun pada batak, pada tu laju jadi sihat. Nabi tak payah bomoh-bomoh macam kita ni, tak payah begini-gini. Dia mukjizat dia luar biasa. Laju pula, semangat pula Jabir ni. Rasulullah pun tanya, mu nak jual tak ni? Dia kata, kalau Rasulullah nak, kita bagi saja je. Rasulullah kata, tak, aku nak beli. Rasulullah nak berapa? Dia sebutlah satu dinar ke gitu ataupun 2 dinar. Allah ya Allah, sikit sangat Allah. Tak ada tu. Okeylah, naik up sikit. Rasulullah pun kata, dia kata setuju. Tapi ya Rasulullah, saya tak boleh lah nak jual sekarang. Kalau saya jual sekarang, saya kena jalan kaki lah nak balik ni. Sama-sama rombongan Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa, mu naik dulu, sapa nanti mari ya. Balik ke rumah sapa tu. Kemudian dia pun balik rumah dia dengan unta tu. Yalah, orang nak jual kat Rasulullah, sedih juga. Duk peluk ke unta dia. Alah, unta kata orang duk main tangan makan ni lain. Akhirnya bawa ke Rasulullah. Sapa kat Rasulullah. Dia pun kata, ya Rasulullah, ni unta kamu yang kita janji beli ni. Rasulullah bagi dah duit dia. Dia pun ambil, dia pun serah unta, dia pun balik. Tengah nak balik tu, dan berlaku dah tamul qabdi, sempurna milik tu. Hak ni beri, hak ni serah dah ni. Rasulullah SAW panggil dia, Jabir, mari sini. Unta ni ambil kamu lah. Dia dapat 2 duit pun. Cara Rasulullah nak bagi, unta pun dia bagi semula, duit pun dia bagi. Dia sukanya Rasulullah. Dan kisah dia dengan Rasulullah amat banyak, saya tak sempat nak kisahkan. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita sentiasa doa pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kekukuh dan sebagainya. Cuma saya harap kita punya tabung kita tu, kita kukuhkan tabung kita supaya makanan kita ni kita boleh tekad 2 minggu, 2 bulan sekali kambing. Baru sedap. Kalau main tu saja tak sedap. Jadi 2 bulan sekali kambing. Sekadar itulah dulu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.